Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Sinar PM 1 Jun. Perkembangan hari ini dimulakan dengan Pakatan Harapan dalam satu kenyataan bersama mengkritik langkah Kerajaan Perikatan Nasional memotong gaji menteri dan timbalan menteri untuk disumbangkan bagi tujuan membiayai tabung COVID-19. Mereka mendesak kerajaan menambah perbelanjaan untuk menampung kos menangani penularan pandemik. Kenyataan itu juga menyelar kenyataan pemotongan gaji menteri dengan alasan pemotongan gaji ahli parlimen mereka adalah tidak wajar, memandangkan ia perlu digunakan untuk operasi pejabat di kawasan masing-masing. Katanya lagi, Kerajaan Perikatan Nasional sepatutnya lebih berani berbelanja untuk membangkit pertumbuhan ekonomi bagi menyelamatkan negara dari kancah kemelesetan. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memutuskan agar 3 bulan gaji beliau, menteri dan timbalan menteri dipotong dan disalurkan ke dalam akaun amanah bencana sebagai membiayai perbelanjaan berkaitan COVID-19. Masih dalam perkembangan yang sama, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan memuji langkah kerajaan menyumbangkan gaji menteri dan timbalan menteri selama 3 bulan untuk membantu membiayai perbelanjaan berkaitan COVID-19. Menerusi kenyataan di Facebooknya, beliau menambah, lebih wajar jika sumbangan gaji itu turut merangkumi allowance dan imbuhan kerajaan. Malah beliau juga menyarankan agar bantuan prihatin rakyat yang diteruskan diperbaiki untuk memastikan golongan paling terjejas menerima lebih banyak bantuan. Jelasnya, equity dalam pengagihan bukan bermakna semua mendapat bantuan yang saksama, tetapi seharusnya mereka yang memerlukan lebih wajar menerima lebih banyak dan yang kurang terjejas menerima sekadarnya. Ini pula tentang perkembangan total lockdown yang bermula hari ini di seluruh negara. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempersoalkan mengapa kenderaan masih berpusu-pusu di atas jalan raya pagi tadi. Katanya kenderaan masih banyak di jalan raya menyebabkan kesesakan walaupun Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP penuh mula berkuat kuasa di seluruh negara hari ini. Sistem Maklumat Pengangkutan Bersepadu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau ITIS DBKL turut melaporkan kesesakan trafik di bandar itu, terutamanya sepanjang Jalan Tun Razak, Jalan Kuching, Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban dan Jalan Genting Klang. Maka itu kami nasihatkan kepada anda semua agar duduk di rumah dan jangan keluar jika tiada keperluan. Kita ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 82,341 kes COVID-19 dikesan dalam kalangan individu berusia bawah 18 tahun bagi tempoh antara 25 Januari hingga kemarin dan membimbangkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Menerusi laman Twitternya, Dr. Nur Hisham berkata kes COVID-19 turut membabitkan bayi berusia bawah 4 tahun. Beliau berkata bagi tempoh sama juga, sebanyak 8,237 kes direkodkan yang membabitkan kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Kementerian Kesihatan juga merekodkan 26,851 kes dan 27,402 kes masing-masing bagi individu berusia 7 sehingga 12 tahun serta 13 hingga 17 tahun. Beliau menambah, virus COVID-19 kini sudah berada dalam komuniti dan kanak-kanak perlu dilindungi dengan mematuhi semua prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan. Baiklah, kita ke perkembangan berita sukan. Roberto Mancini berjaya mengubah Itali selepas Itali berdepan detik malang di kelayakan Piala Dunia 2018. Prestasi cemerlang pada kempen kelayakan Euro 2020 itu meletakkan pemenang Piala Dunia 4 kali antara pasukan pilihan kejohanan yang akan membuka tirai pada 11 Jun menentang Turki di Rom. Bekas pengurus Inter Milan dan Manchester City itu dilantik pada Mei 2018 selepas Itali gagal mara kepusingan akhir Piala Dunia kali pertama sejak 1958. Dan sejak itu, Itali hanya tewas 2 kali di bawah Mancini dan mara ke peringkat akhir Liga Negara-Negara dan menang ketiga-tiga aksi kelayakan Piala Dunia 2022. Skuad Mancini kini tidak tewas dalam 26 perlawanan sejak September 2018 dengan rekod kemenangan 11 perlawanan berturut-turut berakhir dengan keputusan seri menentang Bosnia pada September lalu. Baiklah, sekian sahaja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayuh bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan rasuah basta semestinya nilai moral karakter bangsa. Dan untuk itu, teruskan setia bersama Sinar Harian di semua platform digital kami.
Serta jangan lupa untuk mengaturkan aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara. Dan kami dari unit berita Sinar Harian merayu agar anda sentiasa mematuhi SOP dan duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Saya Hazwan Mokhtar. Assalamualaikum dan salam hormat.